daripada individu yang pulang ke kampung dari zon merah. Beliau berkata demikian ketika meninjau pusat saringan banjir COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati Pasir Mas. Pekerja asing di tapak pembinaan yang memakai gelang merah jambu bertujuan mengelak mereka keluar dari kawasan berkenaan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengulas sebuah video tular menjelaskan individu terbabit antara 264 pekerja yang disaring Kementerian Kesihatan. Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan mereka berada di dalam kawasan tapak bina yang juga kawasan rumah kongsi. Walaupun memakai gelang merah jambu, mereka masih boleh bergerak di dalam kawasan berkenaan kerana menjalani saringan awam dan bukan saringan kontak rapat. Katanya, semua pekerja yang dipantau oleh pihak pemaju serta pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju yang melakukan pemantauan setiap hari. Pemaju telah memberhentikan operasi untuk kerja pembersihan dan nyah cemar sehingga keputusan saringan diperoleh Ahad lalu. Hasil saringan, terdapat satu kes positif sahaja membabitkan individu yang menetap di luar tapak bina. Katanya 8 kontak rapat dikuarantin selama 14 hari sehingga Jumaat ini. Sebuah kenderaan pacuan 4 roda polis yang membawa jenazah seorang peladang ke Hospital Setiu dipercayai hilang kawalan dan terjunam ke tebing ladang kelapa sawit di Sungai Tong Setiu. Nahas mengakibatkan pemandu berpangkat korporal terseliuh bahu kiri, manakala seorang pengiring yang juga Bilal berusia 57 tahun patah lengan kanan. Ketua Polis Daerah Setiu DSP Afandi Husin berkata, kejadian kira-kira jam 1 tengah hari semalam berlaku di kilometer 52 Jalan Bari Sungai Tong. Kemalangan berlaku ketika hujan lebat serta jalan yang licin. Keadaan itu menyebabkan Land Rover terbabit hilang kawalan lalu terbabas sebelum terjunam ke ladang sawit. Siasatan mendapati lokasi itu adalah laluan berselekor. Pemandu bersama Bilal yang juga waris jenazah dibawa ke Hospital Setiu untuk menerima rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita terkini, lagi perkembangan dalam dan juga luar negara jam 9.30 pagi nanti. Salam hormat. Assalamualaikum. Jika anda telah mula bekerja seperti biasa, ini antara norma baharu yang perlu anda amalkan di pejabat. Pastikan ada penjarakan sosial di antara tempat duduk pekerja sekurang-kurangnya 1 meter. Jika anda menaiki lift, pastikan tiada kesesakan dan pastikan anda berdiri di dalam jarak yang telah ditetapkan. Kalau menaiki kenderaan awam, pastikan jarak sosial keselamatan yang telah ditetapkan. Bila di pejabat, pastikan tiada perhimpunan dilakukan. Gunakan medium siaraya, email, video conference atau sebagainya. Tidak lagi berjabat tangan, hanya letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dan tidak bersentuhan. Pastikan anda lakukan saringan kesihatan di pintu masuk pejabat dan jika anda bergejala, pastikan anda tidak hadir ke pejabat. Mari sama-sama kita mengekang wabak COVID-19 ini. #KitaJagaKita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang fiqh darurat bersama dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800
881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi mereka yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah tekan butang like. Mungkin boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang share insya-Allah. Baiklah, kita terus meraihkan soalan di pagi ini. Soalan dari sahabat kita Muhammad Amin Yusof bertanya di Facebook. Salam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya seorang pemandu trak pengangkut produk Arab. Bagaimana status rezeki keadaan kami sekeluarga? Terima kasih kepada Muhammad Amin. Cantik soalan ni Ustaz. Ya, Sebab kadang-kadang ada hari ni isteri tak bekerja Ustaz. Betul, Jadi betul. terpaksa juga. Yang menggunakan pertama duit saya suami. jelaskan pekerjaan itu haram. Melalui fatwa di Kedah pun dah menggunakan fatwa rana-rana jangan ambil benda-benda haram. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah memang dia tak berhenti. Dia jamu anak isteri dia makan makanan daripada sumbernya haram. Apa keadaan yang boleh dilakukan oleh seorang isteri? Sekiranya kata ulama dia ada ruang yang lain, dia ada kemampuan untuk dapatkan rezeki yang lain, maka dia tidak boleh makan. Tapi itu saja sumber dia. Anak kecil-kecil lagi, mana nak tahu cari makan. Maka ketika itu diharuskan kepada isteri dan anak untuk makan. Dosa ditanggung oleh suami dan makanan tersebut insya-Allah tidak termasuk dalam hadis yang disebut kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, api neraka. Itu bagi orang yang macam sengaja. Tapi ini anak-anak terpaksa makan. Jadi dikecualikan daripada hadis yang selalu disebut. Kita jamulah anak-anak kita makan benda yang halal, iaitu untuk suami. Tetapi anak tu nak buat macam mana? La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika itu diharuskan untuk mengambilnya. Tapi bila dia mampu bekerja, maka dia wajib meninggalkan makanan tersebut. Ya. Baik Ustaz, kita dah sentuh bab perniagaan, kita dah sentuh bab pekerjaan. Ini ada soalan dalam bab perkahwinan pula. Soalan dari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dan semua kru Tanyalah Ustaz. Sekiranya seorang isteri yang dalam keadaan didera fizikal dan batinnya, adakah itu dikira sebagai darurat? Adakah perlu jika ia mengambil keputusan untuk bercerai bagi mengelakkan dirinya dari terus tertekan? Mohon pencerahan Ustaz. Ia tidaklah sampai kepada darurat. Kita namakan sebagai rukhsah kepada menuntut cerai di mahkamah. Mungkin hajah yang mulihah. Darurat ni kita sebutkan mati atau seumpama dengan dia. Tetapi dia boleh sampai juga kalau bawa kepada kematian. Namun dalam keadaan sedemikian kita namakan rukhsah yang mengharuskan dia pergi menuntut cerai. Di sana adalah kaunseling dan seumpama dengan dia. Kadang-kadang tekanan yang dihadapi oleh isteri kerana dia tidak pandai menghandle ataupun dia panggil apa terlampau worry. Yang menjadikan kita stres ni bukan penat. Kadang-kadang bimbang dan frust. So macam mana dia nak rawat frust tersebut dan dia nak merawat kebimbangan tersebut. So dia jumpa kaunselor pakar-pakar yang akan menyelesaikan masalah dalaman dia. Tapi kalau tak boleh juga, hakim pun tengok ada asbab dan ada reason, maka diharuskan, tidak ada masalah. Cuma jangan kadang-kadang orang perempuan guna slogan ni untuk meluaskan juga. Jadi mesti semua taqaddaru, seperti mana darurat tuqaddaru biqadariha, al-hajah juga tuqaddaru biqadariha. Disukat dengan kadar yang diperlukan. Jangan luas ni stres sikit-sikit je. COVID-19 suami tak ada kena buang kerja stres, pergi minta cerai. Jadi itu tak betul lah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya. 身体检查发现说他有这个遗传病哦，就脑部呢天生是少了一条血管的，所以现在的他呢就人生观改变了，然后就会停止演艺圈的一个发展，然后会去传教。那当然希望呢他赶快好起来，赶快痊愈的。好， Wanita hari ni, Fatin, jom kita jalan ke sini. Jom. Fatin suka makan coklat ke tak? Okey, sedang dengan segera. Dan untuk pelbagai lagi perincian menarik, anda boleh dapatkan akhbar berita harian hari ini. Daripada Jabatan Kebajikan, daripada pihak berkuasa dan masyarakat.